Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini kita sekali lagi bertemu ceramah teknik geologi siri keempat bagi 2023. Anjuran program geologi Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar UKM, Institut Geologi Malaysia dan juga Geological Society of Malaysia. Dan sebelum kita mulakan majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, alhamdulillah kita sangat berbesar hati dapat menerima kehadiran penceramah jemputan untuk sesi sharing pada hari ini oleh Profesor Madya Dr. Hasrizal bin Syari. Sebelum kita persilakan Dr. Hasrizal dengan sesi perkongsian beliau, suka saya baca sedikit biografi Dr. Dr. Hasrizal bin Syari merupakan pengarah Pusat Penyelidikan dan Perkhidmatan Lapangan ataupun Crafts Universiti Malaysia Terengganu. Beliau merupakan Profesor Madya dalam program Geokimia Marine di Fakulti Sains dan Sekitaran Marine. Beliau telah dianugerahkan PhD dalam bidang sains alam sekitar daripada Universiti Hokkaido, Jepun pada tahun 2013. Bidang kajian beliau adalah geokimia marine dengan pengkhususan dalam sub-bidang paleosekitaran iaitu bagi memahami perubahan alam sekitar moden dan lampau. Pada masa ini, beliau lebih cenderung untuk terlibat dalam bidang kajian arkeologi bawah air yang merupakan salah satu bidang tujahan di UMT. Kecenderungan ini adalah selari dengan pengalaman beliau selama 21 tahun dalam selam scuba dan kelayakan profesional sebagai Dive Master Scuba Diver. Kelayakan profesional dalam sukan selam scuba membolehkan beliau menyertai dan menjalankan ekskavasi saintifik di tapak arkeologi bawah air. Melihat kepada kelayakan dan kemampuan beliau, Jabatan Warisan Negara telah memberikan permit penggalian di tapak arkeologi kapal Karam Bidong pada tahun 2022. Dr. Hasrizal juga merupakan ahli Persatuan Geologi Malaysia, Institut Geologi Malaysia dan juga ahli geologi profesional di bawah Lembaga Ahli Geologi BOG Malaysia. Terkini beliau turut diterima sebagai ahli kepada Ikatan Arkeologi Malaysia atau IKM iaitu merupakan persatuan arkeologi berdaftar di Malaysia. Okey, so kalau dengar sedikit biografi ni memang hebat orangnya. Jadi tanpa membuang masa kita jemput Dr. Hasrizal untuk dengan sesi perkongsian beliau. Silakan Doktor. Okey, terima kasih Dr. Nur Syafina Roslan atas introduction tadi. Dan saya juga berbesar hati lah, maksudnya daripada jemputan daripada Jabatan Geologi UKM untuk sesi perkongsian ni. Jadi insyaAllah kita akan sama-sama lah melihat macam mana peranan penting bagi saya rasa geoscience dalam aspek geologi ni. Saya pun bukan background arkeologi. It's not bukan dari segi pure geology, I'm not, but in the middle kan. Jadi, tapi atas kecenderungan itu saya cuba untuk berkongsi lah sedikit berkenaan dengan apa yang kita buat sekarang, kecenderungan aktiviti. Okay. Okay. Setelah bincang dengan daripada pihak doktor, kita come out dengan satu tajuk iaitu aplikasi geoscience dalam kajian kapal Karam Bidong Terengganu Malaysia. Dan bagi saya topik ni agak menarik lah sebab apa, melibatkan dari segi komponen geoscience pun ada situ dan kita ada arkeologi di bawah air iaitu khazanah negara pun ada kat situ. Dan ini merupakan satu titik tolak macam mana saya bermula sebagai paleoclimatologist melihat kepada perubahan iklim dan sebagainya dan sekarang cuba berjinak-jinak dalam bidang arkeologi. Okey. Jadi terima kasihlah kepada MC pada majlis pada talk hari ini dan juga kepada partisipan yang saya tengok ni macam ramai lah, agak ramai untuk partisipan pada pagi ni ya. Jadi arkeologi. Bila kita tengok dari segi ni takrifan dia, kalau tengok ni arkeogeologi ni sebenarnya dah digunakan pada tahun 1976 lagi. Tapi kalau kata di Malaysia ni kita agak terlewat lah daripada streamline peringkat international.
Dan kalau tengok sini apa yang daripada Muqtas Aidin, mungkin kita kenal Prof Muqtas Aidin kan. Muqtas Aidin ni dia dapat degree in archaeology daripada USM pada tahun 1998. Maksudnya kita dah 20 tahun terkebelakang daripada apa yang diistilahkan archaeology ni. Bukan istilah asing ya, maksudnya kita ada komponen di situ untuk pengaruh ataupun fungsi disiplin geologi dalam arkeologi untuk melihat. Kalau tengok sini ada beberapa 3 faktor yang kita boleh tengok. Dari segi untuk topografinya, geomorfologi, hidrografik, and then mapping sendiri kita perlukan untuk komponen geoscience sendiri. Dan last untuk ni ada segi untuk excavation dan sebagainya lah. Ini merupakan satu kecenderungan ataupun kemampuan untuk kita combine ataupun kita boleh serasikan dua bidang ini. Jadi saya pergi untuk kandungan pembentangan saya, satu dari segi latar belakang, lokasi kajian, fasa-fasa ekskavasi, dapatan ekskavasi, kajian lanjutan dan perancangan kita untuk masa hadapan. Okey. Jadi bila kita tengok sini latar belakang, sebelum ni kalau tengok kajian arkeologi bawah air ni biasanya kita tengok daripada aspek sains sosial. Dan bagi saya yang lebih terdedah kepada untuk sains gunaan, kita cuba tengok mana aspek ataupun mana ruang lingkup yang kita boleh masuk untuk kajian ni secara bersama. Jadi macam saya, bila saya lihat di sini, kita boleh tengok apa aspek geosains ni dalam kaedah sains gunaan. Apa yang sebelum ni saya rasa apa yang saya bentangkan hari ini bertitik tolak daripada satu conference di Langkawi, iaitu daripada GeoC. Dan di situ saya berjumpa dengan Associate Profesor Madya Dr. Azimah yang memberikan laluan untuk kita tengok dari segi macam mana komponen geologi ini dapat menyumbang kepada kajian arkeologi di bawah air ini. Okey. Ini kalau kita tengok di sini apa yang saya share ataupun saya kongsikan di sini, kapal-kapal karam di perairan pantai timur semenanjung Malaysia yang kita katakan sebagai ketamadunan monsun ni, terdapat lebih daripada, kalau keseluruhannya terdapat lebih daripada 10 kapal karam. Dan kita tengok di perairan Terengganu sendiri, kenapa dia menarik? Sebab dia ada 3 kapal karam yang dijumpai di perairan Terengganu. Dan yang lain tu ada antara yang famous Royal Nanghai, Suanda, Nanyang dan Turiang. Tapi masalahnya sebelum ini, kita katakan balik kepada sebelum tahun 2000, aktiviti dia lebih pada salvation, bukan excavation. Salvation ni maksudnya kita pergi, kita selamat artifacts. Kalau excavation ni kita melakukan kaedah secara saintifik. Kita record di bawah air, and then kita bawa naik, lakukan penyelamatan, kita lakukan konservasi dan preservation pada artifak tu. Tapi kalau katakan salvation, dia just pergi selamatkan artifak, and then kalau katakan pada sebelum tahun 2000, iaitu dilakukan oleh ada konsortium yang melakukan ekskavasi ini. Dan daripada ekskavasi ini, apa yang diperolehi oleh syarikat ataupun konsortium tu dibahagi 30, 70. Maksudnya 30 untuk kerajaan Malaysia dan 70 untuk company ataupun syarikat. Sebab apa? Sebab untuk menanggung kos-kos yang terlibat semasa proses ekskavasi. Okey, kita nampak situ kan. Tapi adakah yang diserahkan 30% daripada hasil tu diserahkan kepada kerajaan Malaysia, adakah yang berkualiti? Kemungkinan tidak, kan? Kemungkinan tu ada. Maksudnya possibility tu ada yang diserahkan kepada kerajaan Malaysia tu bukan yang berkualiti. Jadi kita tengok bila di peringkat seterusnya, apabila kita dapati ataupun kita jumpaan kapal karam di Pulau Bidung ni secara tak sengaja pada tahun 2012. Dan artikel ni dituliskan, saya juga tulis satu artikel berkenaan dengan macam mana jumpaan kapal karam di Pulau Bidung ni berlaku pada tahun 2012, iaitu secara tak sengaja oleh seorang nelayan. Dan macam mana yang secara tak sengaja tu, dia melabuhkan pukat, dia menurunkan mata kail, dan apabila naikkan pukat dan mata kail, ada artifak-artifak yang sangkut bersama dengan pukat. Dan kita merasakan sesuatu yang sangat janggal lah bila mana pukat itu dapat macam artifak dan sebagainya kan, macam pasu-pasu. And then
sebagai kita kata yang nelayan tu secara bertanggungjawabnya bersama melaporkan pada UMT, apakah tindakan selanjutnya. Kita pun masih baru tu, and then kita rujuk pada Jabatan Warisan, and then proses-proses yang perlu kita lakukan untuk kita buat ekskavasi dan ataupun penyelamatan pada artifak ni. Okey, 2012 kita jumpa, 2017 baru kita buat untuk ekskavasi. Satu tempoh yang panjang kan. Sebab apa? Sebab kita nak lakukan secara mengikut prosedur yang betul dan juga menepati piawaian di peringkat antarabangsa. Kita mengambil masa yang samalah. Kita cuba memenuhi kriteria ataupun garis panduan yang ditetapkan oleh Jabatan Warisan Negara sebagai agensi yang pemegang taruh untuk aktiviti sama di ekskavasi di daratan dan juga di lautan ni. Okey. Dan seterusnya. Okey, kalau kita tengok sini. Inilah wajah yang menjumpai secara tak sengaja tadi. Maksudnya artifak secara tak sengaja. Iaitu Cik Zazari Ajang pada tahun 2012. And then penggalian pertama pada 2017. Okey. Sebelum kita lakukan penggalian, okey, di sinilah kita perlukan komponen geoscience. Bila kita pergi ke bawah air, seolah kita tak nampak secara khusus bentuk muka bumi di bawah air dan bagaimanakah taburan artifak yang terdapat di bawah air itu. Dan inilah kita sebagai motivasi kita. Sebenarnya kalau ikan yang kapal-kapal karam yang dijumpai di perairan Malaysia, kedalamannya lebih daripada 50 meter. Tetapi untuk kapal karam bidung dijumpai pada kedalaman lebih kurang 17 hingga 20 meter. Maksudnya apa? Maksudnya untuk aktiviti bagi penyelam scuba yang kita katakan entrance ends ataupun open water scuba diver juga boleh menyelam dan merasai di kawasan ni. Maksudnya dia boleh selam dan tengok dari segi artifak ni. Jadi bila mana penyelam-penyelam rekreasi boleh menyelam di kawasan ni, maksudnya kita perlu tengok dari segi aspek keselamatan artifak tu sendirilah. Kan? Jadi apa yang kita buat, kita perlu melakukan penggalian secara betul, pelindungan dan pemeliharaan artifak yang ditemui. Maksudnya kita kena fikir dah. Bukan maksudnya kita terus bawa naik and then kita nak fikir untuk kita aktiviti selanjutnya. Jadi di sini kita perlu merancang sebelum kita melakukan ekskavasi, ketika melakukan ekskavasi dan pasca ekskavasi. Ini adalah ada faktor proses-proses yang kita perlu berikan tumpuan lah. Dan of course yang terakhir, untuk kita bertanggungjawab melindungi warisan budaya bawah air negara. Yang ini kita anggap sebagai khazanah Malaysia lah, warisan kapal karam ni. Okey. Okey, lokasi dia. Okey, sebab apa kita namakan The Bidong Shipwreck ataupun kapal karam bidung? Sebab bersempena dengan Pulau Bidung. Okey. Kapal karam ni memang dari segi lokasinya memang saya tak boleh reveal sini, cuma saya boleh katakan terletak di antara 2.5 km daripada Pulau Bidung, iaitu dekat sangat dengan kita punya stesen penyelidikan marine UMT di Pulau Bidung. Jadi kerana itulah kita bersama Jabatan Warisan mempunyai kapasiti untuk melihat ataupun menjaga lokasi ini, ataupun kita memberi pemantauan untuk artifak ni di kawasan ni. Okey, kalau tengok di sebelah kanan ni ataupun sebelah kanan. Okey, sebelah kanan saya lokasi yang Pulau Bidung tadi, dan di sebelah bawah itu image survey sonar lapangan. Kita boleh tengok dengan jelas. Ini saya kata maksudnya kita juga perlukan komponen geoscience untuk especially untuk pemetaan. Kita perlu petakan dulu ataupun kita perlu come out dengan satu peta yang jelas untuk kita lakukan ekskavasi seterusnya ataupun next untuk excavation. Jadi sini berdasarkan kepada image sonar, kita dapat lihat dari segi anggaran ataupun kita kata potensi kapal karam itu sendiri. Dengan kita tengok sini dengan titik-titik merah ni, dan juga yang biru ni daripada image sonar yang kita dapati penyelam. Maksudnya kita dapat confirm ini adalah image yang kita perlukan untuk
kajian selanjutnya. Okey. Dan kalau tengok dari segi fasa-fasa ekskavasi ni, okey, saya pecahkan satu kajian awalan ataupun desktop study, and then survey dasar laut pemetaan, yang ni melibatkan disiplin geosains yang saya cakap tadi, and then kerja-kerja ekskavasi, penyelamatan artifak, rekod, konservasi dan kajian lanjutan. Antara faktor yang saya nampak sini, ada kemampuan ataupun ada capability untuk geosains menyumbang di dalam kajian kapal karam ni. Okey. Okey. Balik pada proses ekskavasi. Kita lakukan pada tahun 2017. Kenapa kita ambil masa yang lama daripada perjumpaan awal sehinggalah ataupun jumpaan tak sengaja ni sehingga 2017? Satu, kita cuba memenuhi, yang saya cakap tadi, cuba memenuhi dari segi kriteria dan SOP yang ditetapkan oleh Jabatan Warisan. Kerana apa? Kerana selepas tahun 2000, Jabatan Warisan sangat particular ataupun sangat detail berkenaan dengan permohonan untuk melakukan ekskavasi di bawah air berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman lepas. Bila mana diserahkan kepada konsultan, penyelamatan dilakukan macam saya cakap dia. Ada pembahagian 70-30, tetapi 30 tu kemungkinan yang tak berkualiti diserahkan kepada kerajaan Malaysia. Yang 70 diambil oleh company. Okey. Dan bila mana kita dah penuhi segala kriteria dan dikeluarkan permit untuk melakukan ekskavasi, kita proceed dengan ekskavasi. Tetapi sebelum melakukan ekskavasi, kita perlu melakukan pemetaan. Kita kumpul data multi-beam di tapak kapal karam dan kita cuba tengok dari segi distribution dia macam mana. Okey, kalau tengok di sini, kita dapat lihat dengan jelas. Ini warna merah dan juga kuning ni adalah artifaks ataupun kita kata seramik yang berada di permukaan. Kan? Kita nampak dengan jelas. Okey, permukaan. Tetapi kita pergi dengan detail lagi. Okey, yang ni image dengan yang lebih detail untuk multi-beam, kita dapat lihat dengan jelas artifak-artifak di permukaan dasar laut. Kan? Cumanya berdasarkan kepada untuk image multi-beam, kita cuma dapat lihat di segi permukaan sahaja, taburan dia. And then, masih tak dapat gambaran kapal tu sendiri. Ataupun kita katakan sini rangka kapal ke, ataupun tinggalan kapal pun tak dapat lihat lagi. Okey. Dan kita pergi juga untuk survey. Tadi dah kita selesai untuk multi-beam. Kita juga melakukan survey side-scan sonar yang kita tengok dengan lebih jelas ni. Seolah macam rangka kapal ya. Okey. Ini yang saya tunjukkan, line merah ni menunjukkan potensi kapal karam dan bulatan yang hijau ni menunjukkan artifaks seramik yang terdapat di permukaan dasar laut. Dan kita tengok yang biru ni adalah image penyelam yang turun untuk membuat apa kita kata istilah dia ground truthing, ataupun kita untuk pastikan betul ada terdapat lokasi ini ataupun seramik di lapis di permukaan dasar. Dan daripada image tadi barulah kita boleh menghasilkan satu axis ataupun intersection, kita panggil apa untuk trench, petak-petak untuk kita lakukan ekskavasi. Sebab kita target kita untuk melakukan ekskavasi secara saintifik, bukan penyelamatan. Maksudnya di sini, ketika di bawah air lagi kita dah record dengan jelas. Record secara visual dan record secara bertulis. Maksudnya artifak yang kita jumpa di bawah air sebelum kita bawa naik ke permukaan. Okey. Okey. Selepas kita dah set up satu main axis ni ataupun intersection main axis dengan berpandukan kepada arah utara, selatan, timur dan barat, kita set up petak-petak yang kita akan lakukan ekskavasi. Okey. Ini adalah proses-proses yang kita lakukan. Merupakan satu kerja yang kita kata sangat rumit dan memerlukan tenaga yang sangat ramai. Kalau kita tengok kan, sangat messy dari segi peralatan yang kita ada untuk naikkan semuanya.
That's why no wonder kenapa daripada pihak company ataupun syarikat dia pun nak 70% daripada hasil tu untuk kepada syarikat. Sebab apa? Untuk cover up the cost yang terpaksa dikeluarkan oleh company ataupun syarikat. Tetapi untuk program ekskavasi kita pada yang lepas, kita agak bernasib baik ataupun agak bernasib baik sebab apa? Sebab kita ada syarikat yang membantu kita sebagai tulang belakang kepada aktiviti ekskavasi ini, iaitu Uzma Archaeological Research, ataupun kalau kita tengok ni, dia punya mother company adalah Uzma Berhad, merupakan syarikat oil and gas. Dan sekarang pun dia punya CEO telah sambung master dengan saya. Maksudnya ada passion kat situ untuk melakukan kerja-kerja ekskavasi dan aktiviti arkeologi bawah air ni. Okay. Kalau tengok sini, massive operation. Sebab apa? Man hours lebih kurang 2,760 man hours untuk tempoh kita lakukan ekskavasi pada kali pertama. Dan 300 man diver ni dia kira berdasarkan kepada berapa kali selaman. Okay? Alhamdulillah. Kenapa saya cakap untuk ekskavasi kali pertama, kita menggunakan 100% tenaga pakar tempatan. Tak ada daripada overseas ataupun foreigner yang terlibat dalam ekskavasi ni. Maksudnya sekarang ni kita mampu, kita nak tunjukkan kepada dunia, maksudnya kita mampu untuk melakukan ekskavasi saintifik di peringkat Malaysia. Okey. Okey, ini antara artifak yang kita jumpa untuk ekskavasi yang kali pertama lah, ataupun first phase excavation pada tahun 2017. Kalau tengok ni, pelbagai jenis artifacts. Dan kenapa warna dia macam ni ya? Okey, kenapa warna dia macam ni? Memang tak menarik. Sebab apa? Satu, sebab agak lama artifak ataupun seramik ni terdedah di permukaan air. Dan bila terdedah di permukaan air, kita panggil untuk glaze yang ada, ataupun kita tengok kalau biasanya artifak ataupun kita kata stoneware ni, dia akan ada lapisan yang berkilat kan sebagai protection dia. Tetapi bila mana berada dalam laut dalam tempoh jangka masa yang lama, dia akan hilang glaze dia tu. Sebab apa? Sebab berlaku friction dengan lantai sedimen dan sebagainya, pasir, glaze akan hilang dan terdapat, maksudnya sini hidupan marine yang tumbuh, coral, barnacle dan benthic organism yang lain lah tumbuh di permukaan dia. Maksudnya bila dah hilang glaze tu, dia merupakan satu medium ataupun satu permukaan yang sesuai untuk pertumbuhan coral. Okey, kalau kita tengok sekarang pun, kalau katakan untuk program-program menternak coral dan juga kita panggil apa untuk kita cambahkan coral pun sama juga, kita ada satu konkrit dan material pun lebih kurang sama lah, simen dan sebagainya untuk coral terhidup, melekat dan hidup. Okey, jadi sekarang ni kalau kan macam kenapa lokasi ini ataupun di bidung shipwreck site ni menjadi tumpuan nelayan, satu kerana dia bertindak seperti artificial reef, terumbu karang tiruan. Sama juga bila mana dia dah sesuai, ada makanan ikan dan ikan akan banyak di kawasan tu dan nelayan akan datang. So that's why kenapa kita tengok tadi jumpaan secara tak sengaja tu berlaku di kawasan ni. Okey. Okey, untuk fasa kedua, yang ni lebih challenging lah ataupun lebih mencabar kepada kita. Sebab kita dah, untuk ekskavasi kali pertama, kita dah lakukan dengan jayanya. Kita dah selamat artifak lebih kurang 306 artifak ketika ekskavasi kali pertama. Dan ekskavasi kali kedua, sebab apa kita pergi untuk yang kali kedua? Sebab kali pertama, kita pergi, kita just jumpa untuk artifak di permukaan saja kan. Kita dah selamat artifak di bahagian permukaan. Itu pun memang bukan semua sebab kita amalkan konsep in situ preservation. Kita preserve, maksudnya tinggalkan di situ. Buat apa kita nak ambil banyak sebab kita pun dari segi
logistik pun kena fikir dari segi untuk penempatan, storage dan sebagainya. Dan untuk ekskavasi fasa kedua, ini merupakan satu challenging ataupun cabaran untuk kita lakukanlah untuk ekskavasi ini. Sebab apa? Sebab target ataupun objektif kita yang kali kedua untuk kita tentukan adakah kawasan ni masih terdapat kapal karam. Okey, di permukaan memang tak nampak. Memang tak ada. So kita andaikan mungkin kapal tu dah musnah, dah reput dan sebagainya. Tetapi adakah benda tu, secara hipotesis adakah benda tu berlaku? Okey, kita pergi untuk ekskavasi pada kali kedua pada tahun lepas, iaitu sebelum sebelum monsun berlaku. Okey. Okey, kita dapat maksudnya permit daripada Jabatan Warisan untuk membenarkan kita lakukan ekskavasi yang kali kedua di Pulau Bidung, tempat yang sama. Dan time frame yang diberikan adalah sangat pendek daripada Jabatan Warisan, iaitu daripada 1 Ogos 2022 sehinggalah 31 Disember 2022. Maksudnya Disember memang tak boleh buat apa dah. Disember dah kira monsun. Jadi kita tak boleh buat kerja pada monsun. So that's why kita pergi pada bulan Oktober. Okey. September, sorry. Survey pemetaan. Yang ni adalah survey yang kita rasakan merupakan satu survey yang sangat penting memberikan kita jawapan. Adakah masih ada kapal karam di kawasan Bidung ni ataupun tapak kapal karam ni. Bila kita buat sub-bottom profiling ataupun kajian pemetaan sub-permukaan di tapak, dan sangat menarik. Kita dapat jawapan dia, maksudnya di sini terdapat possible shipwreck di kawasan tertanam di bawah lapisan sub-permukaan. Tak besar kapal ni. Lebih kurang 50 meter panjang, lebar 15 meter dan tinggi dia lebih kurang 8 meter. Tak panjang, tak besar. Tapi kalau katakan 50 meter, kita boleh bayangkanlah macam mana kalau kita kan lari 100 meter tu half of balapan lah untuk 1 meter. Maksudnya sekarang ni bila kita panggil pakar daripada Thailand untuk turut serta dalam program ni, maksudnya datang untuk melihat, dia menyatakan bahawa berbanding dengan tapak kajian penyidik Thailand di Gulf of Thailand atau ni, kapal ini adalah lebih besar. Kita boleh bayangkan untuk penyidik daripada Thailand yang datang untuk just a sharing session dengan kita, dia mengatakan bahawa di tapak kapal karam yang sedang mereka melakukan ekskavasi pun, mereka mengambil masa lebih kurang 20 tahun pun masih belum habis, apatah lagi di tempat kita di sini ataupun di tapak kapal karam Bidung ni. So kita boleh anggarkanlah macam saya sekarang daripada nak pencen lagi 15 tahun pun mungkin tak habis lagi kerja ni. Mungkin ada strategi untuk continue kerja ni ataupun sambung. Okey. Dan apa yang menarik, kita telah dapati tadi, maksudnya kita dah dapat, maksudnya idea memang terdapat kapal karam di bawah lapisan sub permukaan. Okey. Dan kalau tengok yang merah ni, apa yang kita lakukan ekskavasi yang kali pertama kan pada 2017. Dan kita nak melihat adakah betul terdapat kapal karam di lokasi ini. Dan untuk kalau tengok ni, untuk yang warna hijau ataupun petak hijau ni adalah kawasan yang telah kita lakukan ekskavasi daripada permukaan sehinggalah 0.5 meter ke bawah untuk kita buktikan bahawa sama ada dapat ataupun tidak. Maksudnya betul ataupun tidak image sub permukaan yang kita dapati daripada aktiviti yang kita lakukan sebelum ni. Okey. Alhamdulillah, penggalian dengan menggunakan teknik hand fanning. Sebelum ni kita cuba beberapa teknik dan kita balik kepada basic. Sebab apa? Teknik yang kita cuba buat tu tak berjaya dan kita balik kepada teknik asas, iaitu gunakan hand fanning. Hand fanning. Okey. Kita just macam bayangkanlah macam mana kita kipas sate kan, macam itulah. Sama juga. Okey, sampailah kita jumpa sini, kita dah nampak dah, maksudnya lantai kapal tu dah nampak. So kita boleh katakan bahawa image yang kita dapati daripada teknik sub-bottom profiling tadi betul, memang wujud. Dan yang menariknya, penceritaan
pada 2017 kita cuma andaikan bahawa kapal karam yang kita jumpa ni merupakan kapal karam yang cuma membawa seramik-seramik daripada Thailand. Kan? Maksudnya kapal tu daripada Thailand, dia bergerak ke mana ataupun di pelabuhan-pelabuhan di Tanah Melayu ataupun Semenanjung Malaysia Tanah Melayu, mungkin karam di kawasan perairan kita. Okey. Tetapi pada ekskavasi kali kedua, kita dapati terdapat jumpaan menarik, sepihan menarik. Sepihan menarik saya kata apa sini? Sepihan menarik ni kita dah jumpa white blue porcelain. So, bila kita jumpa white blue porcelain ni maksudnya ceritanya menjadi semakin panjang. Ataupun jarak route of trading ni semakin panjang. Bukan daripada Thailand saja, kemungkinan trading route ni bermula daripada China. Sebab apa? Biasanya kalau katakan seramik ataupun porselin white blue ni ialah daripada kerajaan Ming. Kerajaan Ming ataupun dinasti Ming di China. Okey, maksudnya benda trading route ni bermula daripada China, turun ke Thailand, and then daripada Thailand on the way ke ataupun dalam perjalanan ke mana-mana pelabuhan yang terletak di Nusantara, Semenanjung Malaysia ke Semenanjung Melayu, Tanah Melayu ke ataupun Palembang. Okey. Jadi memberikan kita satu naratif yang baru. Maksudnya di sini setiap kali kita melakukan ekskavasi, kita dapat satu naratif ataupun satu penceritaan, satu kronologi yang baru. Okey. Okey, ini yang saya tunjuk. Maksudnya bila kita lakukan ekskavasi, maksudnya ground truthing dan juga berdasarkan kepada image sub permukaan, kita dah dapat kapal kayu kapal. So maksudnya memang ada kapal tetapi bukan di lapisan permukaan, cumanya terletak di lapisan sub permukaan. Okey, apa yang saya boleh katakan di sini, kapal bidung shipwreck ni seumpama time capsule ataupun kotak yang masih belum dibuka. Dan kita di pihak UMT, Jabatan Warisan, Kerajaan Negeri Terengganu dan pihak-pihak pemegang taruh mengambil satu langkah yang kita katakan sebagai cermat untuk melihat ataupun untuk melakukan ekskavasi selanjutnya, melihat semua aspek sebelum kita pergi untuk ekskavasi yang fasa ketiga dan seterusnya. Sebab apa? Sebab kita tak nak merosakkan kontak-kontak ataupun tapak yang sedia ada. Bila kita buka, memang kita tak boleh redo ataupun kita selamatkan semua. Okey. Kalau tengok sini, memang kita dah jumpa dah semua ni. And then apa next yang kita boleh buat? Okey, kita akan record. Ini proses yang kita berlakukan pada ekskavasi yang kali pertama. Kita record, kita bersihkan artifak tu, and then selepas tu kita akan lakukan desalination. Ini treatment yang biasa kita lakukan untuk artifak-artifak yang kita dapati daripada persekitaran marine. Sebab apa kita kena lakukan desalination? Sebab seramik, terdapat 3 kategori seramik ataupun 4 kategori saya cakap. Satu, kita katakan sebagai seramik tanah liat ataupun kita kata tembikar tanah liat, tembikar batu, celadon dan porselin. Semuanya mempunyai porosity yang berbeza. Yang paling poros adalah tanah liat ataupun earthenware. Dan kita boleh bayangkan kalau katakan seramik ataupun artifak yang terendam sehingga ratusan tahun, of course dia akan ada kemasukan atau penetration of sea water ataupun air laut ke dalam seramik. Okey. Dan sebenarnya tak bagus ada air garam di dalam seramik. Dia akan mengganggu dari segi porosity ataupun rongga-rongga yang terdapat pada seramik tu. So that's why untuk treatment yang biasa kita buat selepas kita lakukan ekskavasi, kita akan lakukan desalination ataupun kita lakukan nyah garam kepada seramik. Dan proses ni
sebab kita merupakan pertama kali melakukan untuk ekskavasi, pengalaman pertama dan semua yang pertama kita lakukan untuk desalination lebih kurang 8 bulan. 8 bulan. Tetapi sebenarnya tak cukup. Bila mana kita rujuk kepada pasukan penyidik daripada Thailand, tempoh masa untuk desalination ataupun nyah garam yang dilakukan oleh mereka adalah lebih kurang 6 tahun. So that's why nanti saya tunjuk dari segi keputusan yang kita buat sebelum ni masih ada kandungan garam di dalam artifacts. Selepas, ni maksudnya selepas 8 bulan kita lakukan desalination ataupun nyah garam, kita boleh tengok masih terdapat tinggalan-tinggalan coral ataupun benthic organism di lapisan luar artifacts. Sebenarnya kalau katakan selepas tempoh yang kita katakan mencukupi untuk nyah garam dilakukan ni, semua artifak, semua coral dan sebagainya ni akan tertanggal sendiri. Tak perlu kita nak kikis dan sebagainya, tak perlu. So, maksudnya di sini rawatan nyah garam yang kita buat tu masih tak mencukupi. Dan kita mempunyai perancangan untuk kita lakukan semula rawatan nyah garam ni. Rendam semula artifak ni untuk keluarkan garam. Okey. Dan bila mana kita dapati dari segi artifak dan sebagainya, kita perlu tentu sahkan asal usul artifak tu ataupun seramik tadi. Dan kita lakukan di sini, kalau tengok kebiasaannya akan dua analisis lah. Kita panggil satu relative comparison, maksudnya kita compare dari segi physical, scheme dan juga tema untuk artifak tu. Kita tengok dari segi lukisan dia, kita tengok dari segi bentuk dia, dan kita tengok dari segi untuk size dan sebagainya. Yang tu kita panggil sebagai relative comparison. Dan kita cuba bandingkan dengan di mana artifak ni dibuat. Dan kita mengandaikan yang ni daripada Thailand dan kita bandingkan dengan di Thailand, di Cleans dan juga museum terdapat di sana. Maksudnya yang belum terendam di dalam air laut ataupun yang terletak di dasar laut lah. Yang ni kita tengok bila kita bandingkan memang terdapat dua jenis seramik utama lah. Yang ni saya kata ketika ekskavasi kali pertama terdapat dua jenis. Satu sisa Chanalai dan juga Menam Noi daripada Thailand. Okey. Sisa Chanalai daripada kerajaan Sukhothai dan Menam Noi biasanya relate dengan kerajaan ataupun Kingdom of Ayutthaya. Dua kingdom yang besar lah di Thailand ketika itu. Ini yang saya katakan bila kita katakan seramik. Seramik ataupun tembikar ni dia ada 4 kategori. Dia ada tembikar tanah liat. Tembikar tanah liat mudah je kita nak tahu. Dia sama juga dengan labu sayung. Labu sayung adalah tembikar tanah liat. Okay, and then tembikar batu, celadon dan porcelain. Okay, daripada semua 4 kategori ni yang paling bernilai tinggi adalah this one, porcelain. Dan untuk penghasilan penghasilan tembikar ni mempunyai takat ataupun kita katakan suhu pembakaran yang tertentu. Yang paling tinggi adalah porcelain. Dan kalau sekarang zaman moden tak ada masalah, kita boleh tentukan dari segi untuk temperature dan sebagainya. Kita mempunyai probe dan sebagainya. Tetapi kalau kita balik kepada untuk zaman kita katakan ancient civilization, agak susah untuk kita tentukan dari segi temperature dia kan. Dan nanti saya akan tunjuk macam mana bila kita bandingkan setiap sampel yang kita dapat tu, terdapat pelbagai secondary mineral yang ada. Dan saya suka untuk katakan di sini analogi yang paling mudah, batuan buatan. Batuan buatan ni maksudnya kita gunakan, kita manipulate suhu untuk kita hasilkan batuan daripada clay ataupun kita katakan tanah liat untuk kita hasilkan batu buatan ni. Kalau katakan kita yang biasa dari segi untuk geologi ni, kita ada batuan kan. Contohnya sini kita ada batuan igneous, sedimentary, metamorphics. Ini adalah biasa bagi kita. Dan daripada batuan-batuan ni terdapat mineral-mineral yang distinktif untuk batuan-batuan tadi kan. Jadi sama juga kalau kita tengok macam untuk seramik ataupun kita katakan sini tembikar ni, sama juga. Dia ada juga distinktif mineral yang terhasil apabila kita kenakan suhu yang tertentu untuk hasilkan batuan, kita hasilkan seramik ni. Okey. Dan bagi kami di UMT, bila kita masuk dari perspektif of applied science, kita melihat
beberapa peluang ataupun ruang untuk kita lakukan kajian lanjutan. Satu, mineralogi bagi bagi seramik itu sendiri, elemen surih yang bagi seramik, elemen major, minor dan pentarihan untuk seramik tu. Pentarihan yang teknik yang digunakan sekarang adalah kita menggunakan teknik thermoluminescence ataupun TL dating berdasarkan kepada pembakaran ataupun pendedahan kepada cahaya. Okey, bila tengok sini, kandungan mineral seramik yang hadir ataupun bila kita buat untuk analisis XRD analisis, kita dapati terdapat 4 yang utama, iaitu mullite, quartz, cristobalite dan tridymite. Dan menariknya, kalau kita tengok sini, untuk mullite, cristobalite, tridymite ni, pembakaran biasanya berlaku pada suhu yang melebihi 1000 degree Celsius ataupun 1000 darjah Celsius. Barulah ketiga-tiga elemen ni hadir. Cuma daripada 5 sampel yang kita tengok sini, kenapa terdapat perbezaan di segi mineral yang hadir? Okey, kita kena bayangkan macam ni. Kalau katakan dalam keadaan moden sekarang, untuk kita hasilkan seramik, kita mempunyai satu closed furnace ataupun kita boleh kontrol satu suhu yang ruangan tertutup dengan sekata, betul kan? Dan sekata. Tetapi kita bayangkan ketuha yang digunakan ketika zaman ancient period ni adalah ketuha yang dilakukan dengan pembuatan tangan dan pembakaran ataupun sumber api memang kita katakan berlaku dengan tak sekata. Okey. Kalau katakan seramik yang diletakkan berhampiran dengan sumber, kemungkinan suhu dia berlainan dengan yang berada jauh daripada sumber pembakaran. Dan kerana itulah kita punya hipotesis terdapat perbezaan daripada segi mineral bagi setiap sampel seramik yang kita jumpai. Okey. Kemungkinan daripada jenis yang sama, kemungkinan daripada jenis yang berbeza, tetapi di sini itu adalah kita boleh andaikan pembakaran mungkin berlaku pada suhu yang tak sekata. Dan that's why kehadiran secondary mineral ni mungkin tak sama. Dan melambangkan bahawa kemungkinan ada kawasan, ada seramik yang mengalami ataupun melalui suhu yang agak tinggi dan kemungkinan yang jauh tu agak sedikit rendah. Tetapi masih pada suhu 1000 darjah Celsius ke atas untuk pembakaran berlaku. Maksudnya bila mana ada signature mullite, cristobalite dengan tridymite ni, suhu yang agak tinggi dikenakan. Dan komposisi elemen yang kita buat, ni dah kita masuk untuk komponen-komponen geoscience ataupun kajian geoscience. Kenapa? Kita katakan sini, kalau lihat dari segi Ca, kalsium, sodium ataupun garam, magnesium dan kalium terdapat di dalam seramik yang kita bolehi ni. Satu jawapan dia, kerana seramik-seramik ataupun artifak ni kita dapati daripada bawah air. Dan berlakunya kita katakan sebagai peresapan air garam ke dalam rongga-rongga seramik. Dan bila kita lakukan rawatannya garam, rawatan tu tak berlangsung dengan masa yang mencukupi. Maksudnya bukan keseluruhan kandungan garam tu keluar daripada ataupun rongga-rongga yang terdapat pada seramik tu. That's why kita masih melihat sini kandungan elemen yang biasa bagi air laut masih tinggi di dalam seramik. Dan selain itu kita juga dapati terdapat elemen-elemen lain lah yang biasa kita tengok, ada lithium, kobalt, nikel, copper, zinc, strontium. Yang menarik sini terdapat arsenik, AS juga pada seramik tu. So kemungkinan memang ada yang ialah pembuatan yang lama terdapat juga kandungan-kandungan seramik dalam kandungan seramik tu. Dan plumbum juga tinggi sini ya. Kita tengok sini. Lebih kurang 40 ppm. Dan arsenik sini lebih kurang 20 ppm. Agak tinggi. Okey. Itulah. Maksudnya sekarang ni kita dah nampak. Maksudnya kepentingan ataupun kapasiti disiplin geoscience tu untuk menyumbang kepada kajian awalan di peringkat sebelum ekskavasi dan pasca ekskavasi. Maksudnya kita dah dapat sampel-sampel ataupun seramik tu, kita boleh pula untuk melakukan kajian-kajian lanjutan. Dan apa yang menariknya, bila mana kita telah melakukan lawatan
ke tempat asal lah kita katakan sini di Thailand, dan kita melawat Southeast Asian Ceramic Museum, dan saya bertanya dengan kurator ataupun kurator yang di Southeast Asian Ceramic Museum di Bangkok University, adakah kajian telah dilakukan berkenaan dengan mineralogi, elemen surih, major elemen, dan minor elemen untuk seramik-seramik yang dijumpai di sana. Mereka mengatakan bahawa tak pernah dilakukan lagi. Jadi agak susahlah untuk kita lakukan perbandingan di antara jumpaan kita di Malaysia ni dengan tempat asal di Thailand. Dan yang menarik juga, kita mendapat special invitation ataupun invitation daripada kurator untuk melakukan kajian di Thailand. Maksudnya kita buat juga komposisi, kajian komposisi dari segi mineral, trace element, major dan minor bagi artifak yang dijumpai di Thailand. Dan daripada situ baru kita buat perbandingan. Maksudnya kita dah lakukan, maksudnya kalau sini mempunyai satu pembuktian yang kukuh, kita dah lakukan secara relative comparison ataupun perbandingan relatif, dan kita juga melakukan perbandingan saintifik. Jadi complete untuk kita katakan bahawa secara relatif, yes, seramik ini daripada Thailand, dan secara saintifik juga kita kata kita dapati bahawa yes, this seramik is from Thailand. Sekarang ni kita just pembuktian secara relatif ataupun secara fizikal karakteristik untuk seramik tadi. Okay. Dan benda yang sama juga, konsep yang sama untuk kita bagi kajian kapal karam ni, kita perlu tentukan usia kapal. Tadi kita dah gunakan artifak tu sendiri daripada seramik untuk kita lakukan TL dating ataupun thermoluminescent dating, dan kita juga menggunakan kayu kapal yang kita jumpai ketika fasa 2 untuk kita buat radiocarbon dating. Dan dari radiocarbon dating lah kita dapati bahawa usia kapal ni lebih kurang di antara 500 ke 600 tahun. Okey, menunjukkan bahawa assumption kita betul ketika mana berlangsungnya kerajaan Sukhothai dan kerajaan Ayutthaya, dan inilah selari dengan dapatan yang kita dapati daripada radiocarbon dating, pentarihan radiocarbon. Dan sebab daripada kayu yang kita perolehi, kita boleh jangkakan bahawa sebab utama kapal ini tenggelam, pada first hypothesis saya menyatakan bahawa kapal ini tenggelam disebabkan oleh arus ataupun kita katakan sebagai gelombang yang kuat. Kita bayangkan kalau katakan kapal ancient ship ni, dia berlayar berdasarkan kepada angin, sama ada southwest monsoon ataupun northeast monsoon. Bila mana kapal berlayar daripada China ataupun Thailand, dia akan berlayar ketika northeast monsoon ataupun musim tengkujuh lah kita sini kan. Kita boleh bayangkan ketika tengkujuh macam mana perairan kita, agak bergelora dan sebagainya. Yang tu hipotesis awal, maksudnya kapal ni tenggelam disebabkan oleh tengkujuh. Tetapi bila mana kita menjumpai kesan-kesan terbakar ataupun kayu-kayu yang terbakar, okey, hipotesis yang awal tadi kita discard ataupun kita cancel. Kita masuk yang kedua. Okey, itu saya cakap. Setiap kali ekskavasi kita akan menjumpa naratif yang baru. Okey, bila mana terbakar ni, mustahil dia akan terbakar dalam keadaan hujan dan suhu yang yang laut gelora dan sebagainya. Tapi bila kita melihat kesan terbakar ni sama ada dua, kenapa dia pergi perairan cetek? Kita jangkakan kapal ni berada di perairan cetek disebabkan untuk mendapatkan bekalan. Dan kenapa di bahagian darat Pulau Bidong? Sebab untuk berlindung. Sebab waktu monsun kan, walaupun kita katakan bukan waktu yang rafsi, tapi dia berlindung untuk dapatkan bekalan. Dan ketika untuk dapatkan bekalan, dia akan anchor, akan berlabuh. Dan bila mana berlabuh, kemungkinan terdapat kebakaran pada kapal, dan kemungkinan daripada bahagian dapur dan sebagainya, terbakar dengan suhu yang sangat kuat di sini. Sebab kita jumpa artifak-artifak yang terdapat kesan kebakaran, kayu terbakar, dan juga terdapat metal yang cair dan melekat pada artifacts. So, menunjukkan bahawa suhu yang sangat tinggi kapal terbakar. Okay.
Dan itulah bila mana kita pergi untuk second maksudnya kepada ekskavasi yang fasa kedua, sini kita dah nampak naratifnya terbakar dan kapal tu karam. Dan bila karam, berlakunya proses sedimentasi di kawasan tu, di kawasan yang tapak kapal karam ni. Dan that's why kita tengok yang first excavation tak nampak kesan kapal. Maksudnya kapal tu dah ditimbus oleh pasir disebabkan oleh proses sedimentasi yang berlaku. Kita dah buat juga, kalau tengok sini, dari segi untuk analisis pokok dan sebagainya, kita dapati bahawa kapal ni adalah kapal tempatan ataupun kapal bukan daripada kapal China, sebab biasanya kapal China gunakan pokok pine. Yang ni mungkin daripada kapal Nusantara, sebab kayu-kayu ni contohnya kayu meranti, kayu giam ni, dia punya distribution ni banyak di kawasan Nusantara, Indonesia, Malaysia, Selatan Thai. Okey, jadi kita mungkin boleh katakan mungkin Selatan Thai ataupun Tanah Melayu. Okey. Dan bila daripada analisis radiokarbon, kita boleh tengok dari segi tahun di antara 14 hingga 1460 sehinggalah kepada 1525. Dia punya tempoh ataupun berdasarkan kepada radiokarbon yang kita lakukan. Okey. Dan kenapa untuk next step, saya katakan terdapat peluang yang luas untuk kita terokai, especially kombinasi daripada bidang geologi dan juga arkeologi ni. Kalau tengok di sini, berdasarkan kepada sumber ataupun rekod Jabatan Warisan, terdapat lebih kurang 149 kawasan lagi di seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak. Untuk lokasi bawah air. Darat memang banyaklah. Tapi untuk bawah air terdapat lebih kurang 149 lokasi daripada rekod Jabatan Warisan. Dan ini kebanyakannya adalah disebabkan oleh jumpaan tidak sengaja. Yang mesti cakap tadi lah. Kalau kita nak pergi untuk scan, mungkin memerlukan kos yang agak besar. Dan ini promosi kita di media berkenaan dengan bidang ni. Dan saya kerap kali menyatakan bahawa terdapat potensi yang sangat besar untuk bidang applied science dan juga social science untuk kita ketengahkan di dalam bidang di dalam kajian kapal karam di Malaysia. Ini antara kita punya future target, iaitu kita untuk wujudkan National Underwater Archaeology Training Center di Pulau Bidong dan juga tapak itu sendiri sebagai untuk training center bagi penyelam-penyelam. Dan sebagai kesimpulan, geosains saya rasakan merupakan satu disiplin yang sangat pentinglah korpus untuk korpus ilmu arkeologi ni. Dia membantu dari segi untuk melengkapi jumpaan-jumpaan yang kita lakukan ataupun dapatan-dapatan yang kita lakukan daripada konteks arkeologi untuk kita cambahkan sebagai bidang yang multidisiplin lah. Kalau benda ni, bidang arkeologi ni, kalau di peringkat regional dan juga international, telah banyak dilibatkan bidang-bidang yang lain untuk turut sama dan memberi perspektif yang lebih luas. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Hasrizal atas perkongsian yang saya kira sangat menarik ya. Saya nak kelip mata pun fikir juga takut terlepas apa-apa point kan, which is actually Dr. Hasrizal sebut tadi, Dr. Hasrizal dan pelajar datang ke UKM dengan jumpa Dr. Azimah dengan untuk projek penyelidikan mereka, dan saya fikir sangat menarik. Sebab tu saya kata kat dia, Doktor boleh tak Doktor kongsikan, sebab saya rasa ini adalah bidang yang membuka mata lah. Kita punya role sebagai ahli geosains tu sangat meluas. Hanya memerlukan skill diving lah, scuba. Ya Doktor? Extra. Ya, betul. Kena ambil license, kena invest sikit duit untuk dapatkan license, dan kita memang boleh buat kerja lah masing-masing. Okay, so untuk makluman semua, partisipan di Zoom saja 119 orang Doktor. Oh, ramai. Ya, ramai. Dan di Facebook kita ada 24 orang tadi ya, sekarang dah 21 mungkin dah keluar. So saya buka kepada sesi soal jawab. Kalau di chat ni ada satu soalan. Sebab nama dia Galaxy A32, adakah benar, soalannya, adakah benar banyak emas dalam kapal karam dari disebut sini dari Vietnam mungkin dia ada jumpa tak guna metal detector ke? Soalan dia yang pertama. Kalau katakan
sehingga sekarang lah berdasarkan secara rasminya memang kita tak jumpa lagi lah, sebab kita masih lagi peringkat awalan kan. Peringkat awalan yang saya cakap tadi, macam mana kita pergi yang pertama sekali untuk sebelum kita pergi metal detector, kita plan untuk next ataupun fasa yang ketiga nanti. Sebab apa, peringkat awalan ni kita just cover untuk surface saja ataupun permukaan, dan yang kedua kita baru turun sehingga 0.5 meter daripada permukaan, dan kita bayangkan 0.5 meter daripada 8 meter yang di bawah lagi kan. Jadi mungkin untuk fasa yang ketiga kita memang memerlukan untuk metal detector untuk kita tengok dari segi adakah terdapat selain daripada artifact dan juga selain daripada seramik ni, mungkin terdapat dari segi untuk metal ataupun kita katakan logam-logam yang di kawasan ni lah. Tidak sahaja emas lah, mungkin logam yang timah ke ataupun sebagainya, tin ataupun sebagainya lah. Okey, itu bukan yang satu lagi yang Vietnam. Yang ni kapal karam ni kalau ikutkan daripada apa yang pembacaan dan berdasarkan kepada dapatan yang tadi dari segi untuk kayu yang digunakan, kayu ni kapal ni bukan daripada Vietnam. Kita andaikan kapal ni daripada Nusantara. Kemungkinan daripada Selatan Thai, daripada Semenanjung Tanah Melayu ataupun Palembang ataupun Aceh dan sebagainya lah. Itu kita punya andaian berdasarkan dapatan tadi ataupun jenis kayu. Sebab kayu ni kita dah hantar ke frame untuk buat anatomy analysis dan juga DNA analysis. Dan kita dah confirm lah kayu ni memang kayu yang yang banyak ataupun diversity-nya meluas di kawasan Nusantara. Doktor, dan orang yang sama dia memberi pendapat sebab tadi ada jumpa tinggi kandungan sodium natrium dengan potasium, maksudnya major komponen tu tinggi. Dia bagi komen sini sebab seramik tu sendiri adalah daripada clay. So mungkin doktor boleh komen? Okey, itulah macam sekarang ni saya terus terang cakap saya punya bidang adalah marine geochemistry, lebih kepada untuk paleoceanography ataupun paleoclimate study. Dan memang kita sangat-sangat mengharapkan, kita sangat-sangat welcome ataupun kita sangat-sangat mengajaklah kalau katakan ada pakar-pakar yang berminat untuk melakukan kajian-kajian lanjutan ni. Sebab ialah korpus ilmu ni bukan satu yang kita katakan single disiplin, it's multidisiplin. Mungkin saya dari segi untuk mineralogi ni mungkin ada pakar yang berkemampuan untuk menyelesaikan ataupun melihat dengan lebih detail. Dan itulah yang bila saya tengok, saya berjumpa dengan Dr. Azimah sendiri kan, dari segi saya terkedu ataupun saya takjub dengan apa yang diterangkan dari segi untuk mineral composition ni. Kita boleh tengok dari segi ni apa kandungan dia dan apa suhu yang digunakan. Dan ini merupakan satu yang kita katakan, bukan kita katakan kita nak tutup tangan, tak mau bekerjasama. Kita sangat-sangat we are most welcome to the participant ataupun to the individual yang nak bekerjasama dengan kita. Okay. So soalan seterusnya daripada Dr. Profesor Madya, Dr. Habibah Jamil. Ada perancangan to explore Sunderland Civilization? Yang ni pun saya rasa dah sampai ke peringkat yang tertinggi dah dibincangkan Sunderland Civilization ni. Kalau tengok Sunderland Civilization ni mungkin dia balik kepada usia yang agak panjang lah kan. Mungkin sampai LGM ke apa waktu tu ketika Sunderland is part of terrestrial kan. Di peringkat kita sekarang ni memang tak ada lagi perancangan sebab kita just untuk tumpukan dulu di tapak kepakaran bidung ni. Sebab apa? Sebab yang saya maklumkan sebelum ni pun dan pakar daripada Thailand pun yang datang pada kita, dia mengambil masa 20 tahun. Masih belum habis dari segi untuk explore, dan kita pun menjangkakan tempoh yang panjang juga untuk kita ambil bagi untuk buat ekskavasi dan kajian lanjutan dan sebagainya lah untuk di Pulau Bidung ni. Okey, so mungkin technical mungkin boleh buka mic untuk Mr. Robin. Dia nak tanya soalan sendiri kah doktor? Dr. Rizal dengan persembahan yang saya rasa ini sangat menarik. Saya pada mulanya saya ingat ini cuma perjumpaan yang kecil-kecil saja. Tapi saya tengok macam-macam seramik ada. Jadi
kita dah tentukan kapal ni datang dari Nusantara, datang dari Thailand. Ya. Kalian nampak gayanya doktor cakap ada jumpa ceramik white blue porcelain tadi. Ya, So betul. ada kemungkinan kapal ni pergi ke China Ya. dan datang balik dan datang ke sini. Ya. Dan oleh kerana ada monsun, Ya. northeast monsun, Ya. dia karam, tapi sebelum dia karam tu dia terbakar. Ya. Dan kita dapat banyak harta-harta karun. Saya kagum lah, saya sangat kagum. Jumpa kapal 2012, buat eksplorasi 2017, kemudian yang kedua 2022. Tapi masih lagi banyak dapat artifak-artifak yang orang tak ada ambil. Pasal di sini ada banyak, di Malaysia ada operator scuba diving. Dan juga nelayan-nelayan tempatan, memang tak ada ambil barang-barang. Setakat ni memang kalau tengok kan ada, tapi bukan dalam skala yang besar lah tuan. Kalau tengok. Kalau tengok dalam bukan dalam skala. Dan sekarang pun kita dah ada engage dengan kerajaan negeri, dan juga baru ni kita pun ada perjumpaan ataupun mesyuarat bersama dengan agensi perpokian maritim. Kita dah bagilah lokasi ni, and then daripada APMM dia akan cuba untuk melihat dengan lebih detail lah kawasan ni. Dan kawasan ni pun kita dah wafatkan sebagai zon yang dilindungi. Cuma kita takut macam Tuan Robin concern tu, memang kita pun ada terdetik benda yang sama juga, sebab kita berbalik kawasan ni kawasan yang tak dalam, lebih kurang 18 meter, dan stability penyelam tu mudah, sebab apa dia tak perlukan satu technical scuba set yang high end lah. Dia punya perlukan macam untuk rekreasi, keperluan rekreasi saja untuk turun. Dan kita memang dari segi concern tu memang, ataupun titik berat berkenaan ni pun memang ada lah. Dan untuk next kita cuba juga, macam saya sebelum ni saya planning untuk dapatkan grant, kita panggil Transnational Research, untuk kita engage dengan nelayan-nelayan di kawasan tu. Dan nelayan tu yang akan bertindak sebagai mata-mata ataupun melihat apa aktiviti-aktiviti yang mungkin janggal ke apa yang berlaku di kawasan tu lah. Itu antara kita boleh buat. Untuk educate tu satu lagi yang kita perlu lakukan. Ya. Saya tak boleh bergantung pada Jabatan Warisan Negara saja untuk memantau. Ya, betul. Saya setuju, sebab agensi kerajaan memang dari segi untuk manpower sangat terhad. Ini doktor, tanya saya ucapkan pasal dapat jemputan daripada kerajaan Thai untuk membuat perbandingan kajian-kajian elemen-elemen minor, elemen-elemen major ni, untuk buat perbandingan seramik-seramik. Mr. Robin dari mana? Di Nusantara. Saya dari Malaysia. Bukan daripada syarikat, daripada mana? Oh, tak ada. Saya ni pelajar dari Universiti Melaya. Okay, alright. Okay. Jauh sampai Universiti Melaya sampai. Terima kasih banyak. Alright. So terima kasih Mr. Robin. Apa ni tu, doktor? Sebelum tu, doktor cakap tadi elemen minor itu plumbum sama arsenik tu. Dia beri penipuan elemen plumbum 60 ppm, arsenik 20 ppm. So ada apa kepentingan penemuan elemen-elemen tersebut? Plumbum dengan arsenik. Kalau kita tengok dari segi mungkin pembuatan ataupun sumber tanah liat yang digunakan lah, mungkin kita boleh tengok dari segi untuk signature of tanah liat tu lah. Sebab kita tengok daripada 5 sampel yang kita ambil tu, 5 sampel yang kita ambil,
lebih kurang sama dia punya trend kan. Kemungkinan kita katakan yang ni mungkin ada sumber yang sama yang digunakan ataupun ada aditif ataupun bahan lain yang turut digunakan dalam pembuatan seramik. Saya masih fikir tu. Sebab tu kalau macam sekarang ni kita cuba nak tengok yang kenapa yang saya berbincang dengan kurator ataupun researcher daripada Thailand tu, sebab saya cuba cari jurnal-jurnal ilmiah ataupun dapatan-dapatan daripada Thailand yang menunjukkan dari segi kajian elemen minor ke ataupun elemen major, surih dan sebagainya. Tetapi bila saya melihat dan bertanya sendiri dengan pendidik, masih belum ada. Masih ada kecenderungan untuk lakukan kajian. Dan di sini saya fikir kan? Itu mustahak tu kita perlu buat kajian lah. Tidak nak buat perbandingan saintifik macam doktor katakan tadi kan. Ya, betul. Ya. Ini doktor, tadi doktor juga buat radiocarbon dating kayu-kayu tu. Betul. Radiocarbon dating tu siapa yang buat? UKM tu buat? Radiocarbon dating sekarang ni kalau katakan untuk kita dapatkan data yang kita panggil yang boleh dipercayai dan boleh diterima untuk penerbitan di peringkat tertinggi, kita perlu hantar keluar. Dan kalau tengok dari segi kapasiti pun di Malaysia memang tak ada lagi lah untuk kita buat dapatkan data yang radiocarbon. Dan sekarang ni saya hantar untuk sampel ni ke Beta Analytic di US. Dan harga memang boleh tahan lah tuan. Maksudnya satu sampel tu hampir 3,000 tuan. Satu sampel 3,000? Ya. Ringgit? Dan kita buat RM3,000 dan kita telah hantar lebih kurang dalam 4 sampel, lebih kurang RM12,000 untuk kita dapatkan data ni. 4 sampel saja? Ya, 4 sampel saja. Dan baru ni kita juga hantar untuk TL dating, dipanggil thermonuclear dating ke Hong Kong, Oxford facility, lebih kurang 3 sampel, cost us about 12,000 juga. Okay, ni I'm very curious ni, doktor. Kita ada 2 soalan lagi, Mr. Robin. Macam mana kita dapat kenal kayu-kayu tadi tu sampai ke peringkat spesies? Okey, macam sekarang ni kita bernasib baik macam FRIM ataupun Forest Research Institute kat Malaysia kan. Dia ada 2 teknik yang digunakan, satu anatomy analysis, satu lagi DNA analysis. So, 2 teknik yang digunakan ni memang dia ada satu bank data lah berkenaan dengan spesies pokok yang ada di Malaysia dan juga di rantau ASEAN ni. So that's why dia boleh buat perbandingan. Maksudnya spesies dan juga taburan pokok-pokok tu. Tadi DNA analysis dan apa? DNA analysis dan anatomi. Anatomi, okey. Anatomi pokok. Ya. Kajian radio carbon dating tadi dan juga spesies-spesies pokok yang kita tentukan dari Nusantara, dari Thailand. Doktor kata kapal tu karam lebih kurang 600 tahun. 500 tahun. 500 tahun dulu? Ya, 500 ke 600 tahun. 500 atau? Kena tu sebab bila kita lakukan carbon dating, dia tak boleh bagi specific date. Dia cuma berikan kepada kita range of date. So it's 500 to 400? 500 to 600. My God! Sure. Itu zaman penjajahan Portugis dulu tu? Ya, betul. Itu is so long ago. Yes. 600 years. Doktor, kita ada masa dah agak mencemburi kita lah. Terima kasih Mr. Robin. I do believe that you can contact. Terima kasih Mr. Robin. Sorry for interrupting. Nanti boleh WhatsApp ataupun email Dr. Rizal lah. Dan kita ada 2 soalan lagi. Soalan yang seterusnya daripada Amir. Bagaimana doktor tentukan area multi-beam survey untuk mencari potensi kapal karam? Okey, macam saya cakap tadi, macam sekarang ni untuk survey ni sebenarnya kita bukan kita survey untuk kapal karam yang bidung lah especially
bidung ni memang kita berdasarkan kepada jumpaan secara tak sengaja tadi. And then kita buat multi-beam ataupun sub-scan sonar ni untuk kita cover kawasan yang berdekatan saja. Maksudnya sekarang ni kita pergi untuk 100 meter radius, kan? 100 meter radius, dan kita kembangkan sehingga kepada zon yang dilindungi. Zon yang dilindungi ni maksudnya yang digazetkan oleh Jabatan Warisan, iaitu 1 batu nautika, darat 1 batu nautika persegi. Itu. Dan kalau katakan di tempat lain tu, memang kita tak dapat, memang kita that's why kalau saya cakap tadi, untuk kita just pergi dan buat scanning di tempat yang kita tak tahu, memang agak risiko dari segi kos lah. Mungkin kos itu melambung lah. Kalau macam di Pulau Bidung ni, kita dah tahu tempat tu. Kita just nak dapat dari segi scattered dia macam ada taburan, kita dah tahu tempat maksudnya kapal karam tu. And then kita nak tahu dari segi taburan artifak yang ada di pembukaan, itu saja. Alright, terima kasih Doktor. Soalan yang terakhir daripada Eric. Agensi mana yang akan menjadi host untuk menempatkan artifak-artifak yang telah diselamatkan? Adakah terdapat perancangan untuk buat pameran atau public display? Okey, kalau ikutkan sekarang ni, setiap jumpaan-jumpaan yang di mana di perairan Malaysia ke, di daratan ke, dia tertakluk kepada Pusurujaya Warisan ataupun Akta 345. So maksudnya setiap jumpaan-jumpaan ni perlu didaftarkan dengan Jabatan Warisan. Perlu didaftarkan, dan macam sekarang ni ditempatkan, of course untuk Jabatan Warisan pun tak mempunyai fasiliti yang besar untuk menempatkan jumpaan-jumpaan ni. So sebahagian besar daripada jumpaan tadi, iaitu 306 jumpaan pada yang ekskavasi kali pertama tu, memang ditempatkan di UMT. Dan ada juga yang dah berdaftar, kita serahkan kepada Museum Negeri Terengganu, dan sebahagian kecil berada di Jabatan Warisan. Okey. So maksudnya di sini setiap apa-apa jumpaan memang takluk kepada kelulusan Pusurujaya Warisan untuk dari segi pemilikan tu. Okey. Dan dari segi pameran, yes, kita memang ada perancangan untuk kita buat roadshow exhibition berkenaan dengan kapal karam bidung. Even last year pun kita ada minta matching grant dengan tourism, Ministry of Tourism, Art and Culture ataupun MOTEC, untuk kita adakan satu pameran gerak daripada USM terus kepada UM dan balik kepada UMT. Itu kita punya perancangan. Tapi memandangkan ketika itu berlaku sedikit dari segi kekurangan bajet, mungkin tahun ni kita akan minta pula untuk lakukan dari segi untuk pameran gerak itu, insyaAllah. Harap Doktor dapat menjawab semua soalan yang diberikan oleh para peserta. So sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Doktor atas persembahan yang sangat menarik. Ya, jadi sebelum kita berpisah, mohon yang hadir yang masih berada di atas talian untuk on camera untuk kita ambil gambar lah sebagai kenang-kenangan. Okay, siap, saya tutup ya. Okay. So sementara tunggu kamera masing-masing semua bersedia. Okay. Ready? 1, 2, 3. So terima kasih semua. Selamat menyambut Ramadan yang berbaki dan selamat menyambut Aidilfitri. Dan insyaAllah jumpa lagi di bulan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Terima kasih. Tahniah Doktor.